The most honest form of filmmaking is to make a film for yourself. Kami selaku Kumpulan 2 telah menerbitkan satu dokumentari berkaitan dengan Galeri Datuk Mary Teresa, Institut Pendidikan Guru Kampus Ken. Jadi, kami selaku Kumpulan 2 telah menerbitkan satu dokumentari berkaitan dengan Galeri Datuk Mary Teresa, Institut Pendidikan Guru Kampus Ken. Kru penerbitan kami terdiri daripada 6 ahli, iaitu saya sendiri, Ahmad Afiq, Amira Shakira, Nurina, Nisha, Mardiana dan juga Donald. Kami sangat berbesar hati dan menghargai jasa pengorbanan Encik Santana Rajan Anak Lelaki Perumale dan juga Dr. Ibuan Gansoy selaku pensyarah bagi subjek PVPS 3013 penerbitan video. Mari kita menyingkap makna di sebalik kata kerana engkau nama terbilang. Okey, saya akan memulakan pembentangan dengan membentangkan tentang jalan cerita dan papan cerita video korporat kami ini. Okey, kami buat video kami ini dalam bentuk dokumentari yang mengisahkan tentang Galeri Datuk Mary Teresa ini bermula dari penubuhan, perasmian dan isi kandungannya. Dalam video kami ini, kami akan paparkan pelbagai barangan dan memori-memori Ken yang terdahulu dengan iringan muzik yang sesuai dan suara latar yang menceritakan serba sedikit tentang galeri ini. Kami juga akan selitkan seperti watak seorang pelajar yang baru sahaja masuk ke IPG Campus Ken ini dan ingin mengenali tentang Ken dengan lebih lanjut. Kami juga selitkanlah watak-watak dalam video kami ini. Seterusnya ialah papan cerita. Okey, untuk papan cerita ini saya akan bentangkan dari babak ke babak. Okey, untuk babak yang pertama, babak ini memamparkan kawasan sekeliling IPG Campus Ken lama dengan iringan muzik latar yang perlahan dan suara latar yang membuat pengenalan tentang Galeri Datuk Mary Teresa ini. Dalam babak pertama ini juga akan munculnya teks tajuk iaitu Galeri Datuk Mary Teresa, Institut Pendidikan Guru Kampus Ken. Jadi ini adalah teks yang terdapat dalam babak pertama lah. Dan juga untuk babak ini juga kami menggunakan transisi manual, menggerakkan perkataan itu keluar dan masuk secara manual dan menggunakan font teks yang sesuai. Okey, untuk babak kedua pula, babak ini akan menunjukkan bahagian luar dan dalam Galeri Datuk Mary Teresa secara umum saja. Dia tidak akan pergi spesifik ke arah barang-barangan, tak, dia adalah secara umum saja. Dalam babak ini juga masih lagi menggunakan video muzik latar yang sama dan juga audio yang menceritakan pembentukan pula. Tadi pengenalan, yang ini pembentukan galeri ini pula. Untuk babak ini tiada teks yang disertakan dan masih lagi menggunakan transisi secara manual. Pada babak ketiga ini, kami akan menimbulkan watak seorang pelajar yang berminat dengan sejarah-sejarah Ken terdahulu. Babak ini bermula dengan pergerakan watak yang sedang memasuki Galeri Datuk Mary Teresa ini. Audio suara latar yang digunakan ketika babak ini ialah audio yang menceritakan tentang penubuhan galeri ini. Okay, untuk pengetahuan Dr. Ibuan dan Santana, suntingan dibuat secara manual dari awal video sehingga ke akhir video. Jadi secara keseluruhannya saya akan beritahu bahawa transisi yang digunakan itu memang adalah manual untuk setiap babak. Pada babak keempat pula, kami akan membuat penggambaran di dalam Galeri Datuk Mary Teresa ini. Babak ini akan menunjukkan gambar dan barangan sejarah secara terperinci. Jenis shot yang kami akan gunakan ini akan menunjukkanlah barangan-barangan tu dengan dekat, dari jauh. Dan shot-shot yang digunakan ialah shot close up, extreme close up, long shot dan medium shot. Saya tak akan membincangkan lebih lanjut tentang jenis shot ini sebab ini akan dibentangkan dengan lebih lanjut oleh rakan-rakan saya yang lain. Okay, pada babak ini juga akan berlakulah penceritaan tentang bahan-bahan dalam galeri ini secara umum. Okey, pergi pula kepada babak kelima. Okey, babak kelima ini merupakan babak kedua terakhir dalam video kami.
Okey, untuk babak kelima ni, babak ini akan menunjukkan nama-nama kru penerbitan yang terlibat secara langsung dalam penggambaran video korporat galeri Datuk Mary Teresa ini. Babak ini juga akan mengandungi transisi teks seperti teks tulisan pengarah filem, siapakah pengarah filem, suara latar, penulis skrip, dokumentasi dan sebagainya. Jadi itu adalah isi kandungan pada babak ini. Okey, kita pergi kepada babak yang terakhir, iaitu babak yang ke-6. Babak ini merupakan babak khas kerana babak ini merakamkan penghargaan khusus kepada pensyarah yang mengkaji sejarah Ken. Pensyarah-pensyarah yang bertukus lumus mendapatkan barangan sejarah Ken ini dari pelbagai sumber. Muzik yang digunakan untuk babak ini adalah muzik yang berlainan. Ianya adalah muzik yang rendah dan separuh rancak berdasarkan perbincangan kami lah. Okey, dekat sini juga akan ada beberapa transisi teks untuk menyebut untuk menyatakan nama-nama pensyarah berkenaan. Okey, jadi itu adalah pembentangan daripada saya. Sekian daripada saya dan saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Pembentangan diteruskan dengan kamera shot. Apa itu kamera shot? Kamera shot berfungsi untuk memberi impak kepada sesuatu filem atau video dengan shot-shot yang menarik yang mampu membuatkan penonton fokus atau berminat kepada sesuatu filem itu. Dalam video kumpulan kami telah menggunakan pelbagai jenis kamera shot seperti berikut. Yang pertama, medium close up, iaitu shot yang diambil pada bahagian dada hingga kepala. Ia bertujuan untuk menunjukkan subjek dengan jelas. Close up pula biasanya mengambil bahagian kepala sahaja untuk menunjukkan subjek dengan lebih jelas dan teliti. Manakala extreme close up digunakan untuk memfokus perhatian penonton kepada satu-satu sifat atau kelakuan. Okey, baiklah. Selain daripada 3 side shot yang telah dibentangkan oleh Nurina tadi, terdapat juga 2 side shot yang lain, iaitu medium shot dan juga medium wide shot. Okey, apakah itu medium shot? Medium shot juga lebih dikenali sebagai mid shot ataupun waist shot. Kerana apa? Kerana bingkai gambar menunjukkan bahagian antara paras pinggang ke atas kepala sahaja. Sebagai contoh, di dalam scene ini kita akan dapat lihat subjek utama kita shot untuk subjek utama ditunjukkan daripada paras pinggangnya sehingga ke atas kepala saja. Okey, untuk medium wide shot atau lebih dikenali sebagai MWS, shot ini merupakan shot yang berada di antara full shot dan juga medium shot. Okey, hal ini kerana bingkai gambar menunjukkan daripada bahagian aras lutut sehingga ke aras kepala. Sebagai contoh, di dalam scene ini kita akan dapat lihat subjek utama, shot untuk subjek utama hanya pada bahagian knee ataupun lutut sehingga ke atas kepala. Seterusnya, saya dan Mardiana Lenus akan meneruskan pembentangan bagi projek 2 iaitu penghasilan video korporat. Dan aspek yang kami akan bentangkan adalah berkaitan kamera movement atau pergerakan kamera yang kami gunakan dalam penghasilan video ini. Oleh itu, saya akan meneruskan kepada pergerakan kamera yang pertama, yaitu teknik panning. Teknik panning adalah pergerakan kamera di mana hanya arah kamera atau lensa kamera yang digerakkan mengikut subjek tertentu. Hal ini bermaksud juru gambar atau kameramen akan tetap berada di tempat yang sama. Dan pergerakan kamera ini boleh dilihat pada saat ke-17 dan saat ke-41 dalam video kami. Teknik pergerakan kamera kedua yang kami gunakan adalah teknik grabbing. Pergerakan grabbing hampir sama dengan panning, tetapi pergerakan grabbing adalah di mana juru gambar akan memegang kamera dengan mengikuti pergerakan subjek. Ini bermaksud juru gambar perlu bergerak dari satu poin ke satu poin dengan pergerakan lurus selari dengan subjek yang ingin direkam. Dan jenis pergerakan kamera ini digunakan pada menit ke-1 21 saat dan 2 menit 7 saat pada video kami. Teknik pergerakan kamera ketiga pula adalah teknik ARC. Dan pergerakan kamera ini adalah di mana
Juru gambar akan merekam subjek dengan cara mengelilingi subjek tersebut. Ini bermakna pergerakan juru gambar adalah dalam bentuk bulatan mengelilingi subjek. Dan jenis pergerakan kamera ini digunakan pada menit ke-1 45 saat dan 2 menit 26 saat dalam video yang telah kami hasilkan. Kamera movement yang seterusnya adalah tracking yang melibatkan pergerakan kamera ke kanan, yaitu track ke kanan, atau ke kiri, yaitu track ke kiri, dan pergerakan kamera tidak terikat pada titik poin tertentu. Bermaksud, kamera akan bergerak secara keseluruhannya. Seterusnya adalah pedestrian yang melibatkan pergerakan kamera ke atas dan juga ke bawah. Pergerakan kamera tidak terikat pada titik poin tertentu. Kamera movement yang terakhir adalah dolly, di mana kamera movement ini terbahagi kepada dua, yaitu dolly in dan juga dolly out. Teknik pergerakan kamera menjauhi objek utama dikenali sebagai dolly out, manakala teknik pergerakan kamera yang mendekati objek utama dikenali sebagai dolly in. Pergerakan kamera adalah tidak terikat pada titik poin tertentu. Demikianlah tadi penerangan serba sedikit berkaitan dengan asas penelitian video berkaitan dengan teknik pergerakan dan juga jenis rakaman. Itu sahaja daripada kami, Kumpulan B. Sekian, terima kasih.